Bab meringkaskan khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah kami supaya meringkaskan khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah As-Suwai, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memanjangkan nasihatnya pada hari Jumaat. Nasihatnya cuma beberapa ucapan yang ringkas. Babud dunu minal imam indal mau'izah. Ini bab menghampiri imam pada ketika dia memberi nasihat, yakni khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa Nabi SAW bersabda, hadirlah untuk mendengar peringatan, wadnu minal imam, dan hampirilah imam, kerana seseorang itu terus menerus berada jauh sehinggalah dia dikemudiankan masuk ke dalam syurga walaupun ia memasukinya. Babul imam yaqta'ul khutbah lil amri yahduth. Bab imam memutuskan ataupun memotong khutbahnya kerana sesuatu perkara yang berlaku. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Buraidah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husain dengan memakai baju merah, dengan kedua-duanya memakai baju merah, sambil dia tu rebah dan bangun, sambil dia jatuh dan bangun. Fanazala, pada ketika itu Nabi SAW turun lalu mengambil mereka berdua dan naik semula membawa keduanya ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW berkata, sadaqallah, benarlah Allah, yakni dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah ujian. Merupakan ujian. Ra'aitu hadain, aku nampak dua budak ini, dua cucuku ini, falam asbir, aku tidak sabar. Kemudian Nabi SAW memulakan pula khutbahnya. Babul ihtiba wal imam yakhutub. Ini bab duduk duduk ihtiba, duduk dengan ihtiba ataupun memangku lutut. Duduk dengan memangku, mendakap lutut pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz daripada ayahnya bahawa Rasulullah SAW melarang daripada duduk mendakap lutut ataupun memaut lutut pada hari Jumaat pada ketika imam sedang memberi khutbah ataupun berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ya'la bin Shaddad bin Aus, beliau berkata, aku pernah syahidtu Muawiyah Baitul Maqdis, aku pergi ke Baitul Maqdis bersama Muawiyah, maka dia menjadi imam Jumaat kepada kami. Aku lihat pada ketika itu kebanyakan sahabat, kebanyakan orang yang ada di dalam masjid itu ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat mereka berihtiba, yakni berada dalam keadaan duduk dengan memaut ataupun memangku lututnya. Wal imamu yakhutub, pada ketika itu imam sedang berkhutbah. Abu Dawud berkata, Ibnu Umar selalu duduk ihtiba.
pada ketika imam sedang berkhutbah. Begitu juga Anas bin Malik, Shuraih, Sa'sa'ah bin Suhan, Sa'id bin Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Makhul, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, Nu'aim bin Salamah. Qala, masing-masing mereka mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa duduk begitu. Abu Dawud berkata, saya tidak mendapat tahu ada sesiapa yang menegah daripada duduk seperti itu kecuali Ubadah bin Nusay. Ini bab bercakap pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata diam pada ketika imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah lagha, berarti engkau telah leka, ataupun tidak mendapat kelebihan Jumaat itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ada 3 macam orang menghadiri Jumaat. Yang pertama ialah orang yang menghadirinya dalam keadaan dia leka, itulah bahagian yang diperolehinya. Yang kedua ialah orang yang menghadiri Jumaat dalam keadaan berdoa. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki memberikan kepadanya, diberi kepadanya. Dan jika Allah tidak mahu, tidak hendak memberikan kepadanya, nescaya Allah tidak memberikan kepadanya. Yang ketiga ialah orang yang menghadiri Jumaat dengan duduk diam, dengan memberikan perhatian kepada khutbah imam dan diam. Dia juga tidak melangkah tengkuk orang Islam, dan tidak menyakiti ataupun mengganggu sesiapa pun. Maka ia, yakni Jumaat itu, menjadi kafarah kepada dosa-dosanya hingga kepada Jumaat berikutnya dengan tambahan 3 hari lagi. Wadzalika, ini kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, sesiapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapat 10 kali gandanya. Bab isti'zan al-muhdith lil imam ataupun al-imam. Ini bab orang yang berhadas meminta izin dengan imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berhadas di dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia memegang hidungnya kemudian keluar. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Hammad bin Salamah meriwayatkannya, begitu juga Abu Usamah meriwayatkannya daripada Hisham, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, apabila dia masuk pada ketika imam sedang berkhutbah, mereka berdua tidak ada menyebut Aisyah, tidak ada menyebut Aisyah. Bab iqsar al-khutab. Ini bab memendekkan ataupun meringkaskan khutbah. Dalam bab ini Imam Abu Dawud menceritakan cara Nabi SAW berkhutbah. Bukan khutbah hari Jumaat saja, tetapi umumnya maksud di sini khutbah hari Jumaat. Adapun khutbah lain itu tidak mesti ringkas begini. Adapun khutbah Jumaat boleh dikatakan semuanya lah ringkas. Ini kerana pada hari Jumaat tu orang pergi kan, ramai.
Orang pergi ramai, lebih daripada jemaah biasa, lebih daripada mana jemaah semaya 5 waktu hak biasa tu. Hari Jumaat ni lebih ramai lagi. Maka dalam keadaan ramai gitu, lagilah ada banyak kemungkinan mereka mempunyai masalah. Mempunyai masalah. Sebab dalam hadis hak tentang sembahyang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabdakan, iaitu idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau seseorang tu jadi tu imam kepada orang, dia kena ringkaskan. Fa inna fihim as-saqim wad-dha'if wal-kabir, dalam riwayat yang lain wadzal hajah. Kerana di antara mereka ada hak sakit, ada hak lemah, ada hak tua. Lemah tu maksudnya uzur, ada hak tua, dan ada orang yang mempunyai hajatnya. Ada hajat dia, ada keperluan yang lain. Idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tetapi kalau seseorang itu sembahyang seorang, dia bolehlah panjang sebanyak mana yang dia nak, selama mana yang dia nak, boleh. Jadi berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim ini, Nabi SAW dalam hubungan dengan orang ramai ni dia jaga. Seperti mana dalam sembahyang, dalam khutbah pun begitu juga. Dia jaga. Supaya apa? Supaya tidak jadi mengganggu, menyakiti. Ini maknanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia walaupun agama tu perlu, ilmu tu perlu, pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita ni ialah agama lah, dunia akhirat. Faedahnya dunia akhirat, tetapi dia jaga benda-benda tadi. Dia jaga benda-benda tadi. Tidak kata gomoh habis ring, berjajan, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Inilah maksudnya hak sunnahnya dalam khutbah ni, iaitu yang ringkas. Riwayat yang pertama daripada Ammar bin Yasir, dia kata Rasulullah suruh kami, memerintahkan kami supaya meringkaskan ucapan. Jadi ringkas tu sama ada padak benar, boleh jadi orang ramai ni kadang-kadang dia tak berapa jijak, boleh jadi juga kan. Daripada situlah ulama kembangkan sikit maksud dia tu, apa makna ringkas. Kalau ringkas semata-mata tak ada nak pegang butir, tak jijak sebab dalam telajak, sebab orang ni tidak serupa. Orang tidak serupa. Boleh jadi setengah-setengah orang tu perlu lebih detail lagi, lebih jelas, lebih terperinci. Maka kalau kita perjelaskan sikit, panjang sikit pun tak apa. Tetapi hak lebih baiknya, kalau nak panjang sikit pun, dia ringkas juga keadaannya. Misalnya kita ambil satu topik, satu tajuk berkenaan dengan apa? Doa kepada dua ibu bapa, derhaka kepada dua ibu bapa. Ambil sah. Sah tu pun panjang dah tu. Baru boleh pegang butir, kita kata boleh pegang sesuatu buat balik lah. Tapi kalau ringkas sangat, mungkin kepada hak cerdik tu dia boleh faham. Tapi kepada orang ramai ni, terutama hak kemudian yang tidak mengaji, yang tidak tahu apa dia ajaran Nabi SAW, mungkin pada ketika itulah peluang untuk nak cerita. Walau bagaimanapun, tetaplah hadis ini menjadi panduan. Jangan sampai jadi panjang berjela-jela. Jangan sampai gitu. Kalau ambil satu tajuk, dan itu pun kalau boleh ringkas, biar padat, itu sebaik-baiknya. Itu sebaik-baiknya. Kemudian riwayat yang kedua, iaitu sahabat ni kata Rasulullah SAW biasa dia tidak memanjangkan nasihat dia pada hari Jumaat. Nasihat tu maksudnya khutbah tu lah. Sebab dalam khutbah tu dia mengandungi nasihat, mau'izah. Dia tidak panjang. Ucapan dia dalam khutbah hari Jumaat tu hanya ringkas saja. Hanya ringkas saja. Jadi hak ringkas tu setara mana? Hak tu berbeza-beza pula pendapat. Berbeza-beza pula pendapat ulama. Ini kata setara ni, ini kata setara ni. Walau bagaimanapun kalau kita perhati kepada umum hadis, kita dapati khutbah dia tu lebih ringkas daripada bacaan dalam sembahyang dia. Itu jelas.